Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita meneruskan ibadah salat tarawih qiyam Ramadan pada malam yang ke-21, malam yang kita nantikan, malam kemuncak 21 sehingga 30 Ramadan, fasa yang terakhir, untuk sama-sama kita mengumpulkan kekuatan, tenaga dan ahli keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam akhir ini. Kerana sebuah hadis Nabi SAW di mana disebut pada malam yang ke-23 Nabi SAW keluar daripada masjid, keluar daripada rumah untuk ke masjid menunaikan ibadah salat tarawih menjadi imam. Dan Nabi hanya buat 3 malam sahaja jadi imam. Tapi janganlah alasan ustaz, sebab itulah saya 3 malam je keluar, yang lain saya enjoy je. Nabi 3 malam sahaja kerana bimbang kalau Nabi buat malam keempat, malam kelima, malam keenam akan diwajibkan, difardukan salat tarawih. Sebab tu Nabi sebut khasyitu an tufradu ala ummati, aku bimbang salat tarawih ini diwajibkan kalau aku buat terus. Malam yang ke-23 Ramadan Nabi buat sehingga pukul 10.30. Malam ke-24 Nabi tak keluar. Malam ke-25 Nabi keluar lagi sembahyang tarawih jadi imam. Kali ini lebih lagi sehingga pukul 12.30 pagi. Walaupun Nabi buat sampai 12.30 pagi, sahabat nak lagi. Ya Rasulullah, afala tanaffaltana baqiyatal, ya Rasulullah, kami nak lagi sampai subuh. Hebatnya sahabat. 12.30 pagi tak cukup, nak lagi. Kalau kita imam sampai 12.30, nak apa lagi imam? Bukan nak lagi. Ini menunjukkan bahawa sahabat, bukan sahabat je, zaman sekarang pun kita lihat orang Arab, bukan di Mekah saja, bukan di Madinah saja. Saya belajar di Mesir 10 tahun, orang Arab semangat. Masuk 21 je, malam-malam akhir inilah mereka bawa keluarga mereka. Inilah kita nak implementasikan ayat yang kita sebut-sebut malam ni, iaitu ayat 6 surah At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kerana inilah gabungan Ramadan dan masjid sebagai penyelamat daripada neraka. Sebelum saya cerita tentang kisah masjid dan Ramadan ini yang menyelamatkan daripada neraka, saya sambung lagi hadis tadi. Nabi buat sampai 12.30, sahabat nak lagi. Lalu Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang follow imam sampai imam habis tarawih. Jangan follow imam sampai balik, nanya bini pak imam, ramai-ramai datang rumah. Sampai imam habis tarawih kita, dicatatkan pahala semalaman. Malam ke-26 Nabi tak keluar, malam ke-27 Nabi keluar. Kali ini disebutlah hadis jama'ah ahlahu wa nisa'ahu wan nas.
Nabi kumpul keluarganya, isteri-isterinya, seluruh manusia. Yang inilah tradisi yang terus ada sampai ke hari ini di negara Arab. Di malam-malam akhir mereka memenuhi ruang-ruang masjid. Bukan suruh macam Jumaat, tapi qiyam akhir Ramadan lebih dari Jumaat. Bukan macam, tapi lebih. Karena kalau Jumaat hanya lelaki saja datang, tapi ada juga lelaki yang tak datang. Itu lelaki yang nak jadi perempuan. Tak mau datang masjid Jumaat. Tetapi qiyam ini semua datang. Orang Arab banyak bawa family, keluarga dia, ramai-ramai datang masjid. Patutnya kita ni malam akhir ni dah nampak peningkatan. Sepatutnya lah. Tapi tak nampak peningkatan hari ni. Nampak pening kepala je. Tak ramai. Itulah realiti. Musim-musim dekat-dekat raya ni orang tak fikir sangat tentang tawaran-tawaran Allah SWT. Dan malam ke-27 Nabi buat hampir subuh. Kada ayafutan al-falah. Kami hampir tak dapat nak bersahur kerana Nabi buat hampir subuh. Dekat subuh baru habis tarawih. Jadi menunjukkan bahawa dalam salat tarawih ni Nabi ajak keluarganya, isterinya, seluruh manusia untuk memenuhi masjid. Masa itu Masjid Nabawi lah. Jadi kita patut mengikuti jejak langkah ini, kerana masjid dan Ramadan adalah perkara yang penting, menyelamatkan kita daripada neraka. Nabi sebut lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dalam bulan Ramadan Allah senaraikan orang-orang yang bebas daripada api neraka, dan itu berlaku pada setiap malam. Ada nama-nama yang naik untuk dibebaskan daripada api neraka. Ada satu kisah daripada seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah menceritakan bagaimana pada zaman Nabi ada dua beradik masuk Islam secara serentak. Bila dia masuk Islam, dua-dua baguslah, baik. Cuma abang dia lebih baik. Abangnya lebih kuat beribadah, berjihad, berjuang berbanding adik dia. Sebenarnya tak tahu abang ke adik, tapi senang cerita lah abang dia lah. Kemudian satu ketika abang dia mati syahid, tapi adiknya terus hidup. Setelah setahun baru adiknya meninggal. Setelah kedua-duanya meninggal, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi berjumpa dengan kedua-dua beradik ini, di mana mereka berada di pintu syurga. Datang malaikat penjaga syurga, malaikat Ridwan. Dia suruh adik dia yang mati biasa ni masuk syurga dulu, kemudian baru abangnya yang mati syahid. Jadi ini menjadi kejutan kepada para sahabat. Walaupun Talhah saja mimpi, tapi dia cerita dekat sahabat rasa pelik. Kenapa si abang ni lambat masuk syurga? Bukan tak masuk lambat, tapi itu pun jadi satu kekecewaan, polemik yang melanda para sahabat. Dan mereka pun ramai-ramai jumpa dengan baginda Rasulullah SAW, bertanyakan kenapa yang mati syahid ni lambat masuk syurga berbanding adiknya yang mati biasa. Lalu Nabi tanya, alaysa hadza qad asha ba'dahu bisanah? Bukankah si adik ini dia panjang umur, dia duduk setelah abangnya meninggal setahun baru dia meninggal? Qalu bala. Sahabat-sahabat kata, ya betul. Kemudian Nabi tanya lagi, fa adraka Ramadan fa shama thumma shalla fil masjid sana. Kemudian dia memanfaatkan Ramadan yang terakhir dia. Kemudian sepanjang setahun dia sembahyang di masjid. Jadi dua faktor yang menyebabkan dia dapat mengatasi abangnya yang mati syahid. Faktor Ramadan dan faktor masjid. Bukan hanya dapat mengatasi abangnya, Nabi nya sebut inna ma bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Adiknya mengatasi abangnya yang mati syahid disebabkan Ramadan, disebabkan sembahyang di masjid, lebih jauh daripada langit dan bumi. Jauh pergi dia, tuan-tuan. Kalau kita racing ni tak jauh macam tu lah. Dulu kat kampung racing jauh-jauh pun 5 tiang, 6 tiang, tahu tiang elektrik lah.
Bisa itulah ukuran geng-geng haram ni. Kawan-kawan dan abang-abang kita juga yang racing tadi kan, kita tak sempat. Umur 14 dah pergi madrasah dah. Kalau tidak, kita pun racing juga kan. Dekat Selekoh Permatang baik punya ras. Kadang-kadang terjerempap masuk dalam semak kan. Tuan-tuan, maknanya Ramadan, masjid, ini dua faktor yang besar tuan-tuan, yang boleh mengatasi kita terhadap amalan-amalan yang lain. Jadi ruang inilah yang patut kita gunakan. Keluarga kita bawa ke masjid. Jangan bawa diri je, jangan bawa tubuh je, bawa anak isteri. Itu tanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin. Kamu akan ditanya terhadap kepimpinan kamu, anak kamu, isteri kamu. Kalau ramai, isteri-isteri lah. Kalau dua-dua merajuk, lupa dah apa lagu ni, tak ingat. Jadi tuan-tuan, maknanya kita kena bertanggungjawab. Kalau kita pergi mall, kita bawa. Sedangkan mall tu Nabi sebut wasyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar, adalah bazar, adalah mall. Seburuk-buruk tempat kita bawa satu family. Tapi sebaik-baik tempat, ahabbul bilad fil ardi masajiduha, ahabbul bilad ila Allah. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik sekasih-kasih, yang paling Allah kasihi adalah masjid. Tapi kita datang seorang, tak datang dengan family, maka ini tak kena. Kerana kita perlu jaga keluarga kita. Kita bimbang, kita tak lepas untuk meniti di atas titian sirat lantaran kecuaian kita terhadap anak-anak dan isteri. Lagi-lagi zaman sekarang, zaman yang sangat banyak fitnah. Nabi sebut inna min waraikum ayyama sabrin. Sesungguhnya di akhir zaman ayyama sabrin, hari-hari yang sangat mencabar. Al-mutamassik bidinihi ka ajri khamsina syahidan. Orang yang berpegang dengan agamanya, dirinya, keluarganya, istrinya berpegang dengan agamanya, dia jaga betul-betul, maka orang yang tetap berpegang dengan agama di saat orang lain tak jaga agama, dia bawa istrinya sedangkan orang lain tak bawa istrinya, dia bawa anaknya ke masjid sedangkan orang lain tak bawa anak ke masjid. Orang yang rare sebegini, Nabi kata ka ajri khamsina syahidan, seperti mana pahala 50 orang mati syahid. Benda-benda rare begini memang Allah berikan pahala yang berganda, kerana orang lain tak buat. Orang bukan sekat datang dengan isteri, datang sendiri pun tak pergi. Terutama di akhir-akhir Ramadan, sudah leka dengan pelbagai perkara, persiapan nak balik kampung dan sebagainya. Ini minggu terakhir sebelum balik kampung, macam-macam kita nak beli, macam-macam kita nak buat. Patutnya kita dah ready. Nabi malam-malam akhir bukan hanya kejutkan diri sendiri, Nabi kejutkan isteri. Karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashr al-awakhir, bila Nabi masuk 10 yang terakhir, syaddal mi'zar, Nabi kemas kain. Masuk je akhir Ramadan, kemas kain. Kita orang Melayu masuk akhir Ramadan je, borong kain. Bukan kemas kain, borong kain, penuh kat kedai kain. Apa Nabi buat? Ayqaza ahlah, kejutkan anak isteri, kejut untuk ibadah. Wa ahya lailah, untuk hidupkan malam. Kita sama-sama. Nabi sebut dalam hadis, apabila seorang lelaki bangun, dia kejutkan isteri, fa in abad nadhaha bil ma, tak mau, renjis dengan air. Renjis tuan-tuan, jangan simbah satu baldi pula, perang dunia ketiga pula. Renjis dipilis. Ingatlah nanti baru dulu kan. Renjis kan. Sama juga kalau isteri yang bangun, Nabi kata aiqaza, kejutkan suami dia. Fa in aba nadahathu bil ma, kalau tak mau kan, kalau lihat susah nak bangun, agak-agak lelaki ke perempuan yang susah nak bangun, tak tahulah kan, dia ikut keluarga lah, ada yang perempuan, ada yang lelaki. Dia nak apa, nak kejut tu 10 harakat menggeliat, tak bangun-bangun lagi.
simbah sikit air, sunnah. Nabi sebut wajhahu, muka dia, tangan kaki, muka dia. Sikit-sikit, kalau banyak-banyak kan gaduh pula. Dan bila bangun, fasallaya ma'an, dua-dua bangun, qiyamul lail, kutiba minadz zakirin Allah katsiran wa zakirat, dicatat pahala dia di kalangan orang-orang yang banyak berzikir, dan di kalangan orang-orang lelaki dan perempuan. Ini kelebihan orang yang bangun sama-sama. Lagi-lagi Ramadan ni pakat pergi. Sebab apa? Perlu kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Allah sebut alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amrahum yaf'aluna ma yu'marun. Kerana malaikat ni ada malaikat-malaikat yang keras, yang ganas, yang tegas, yang kasar melayani ahli-ahli neraka. Belum apa-apa lagi, dia dah kepak pinggang. Yu'raful mujrimuna fi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang bersalah dapat dikenali dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Malaikat kenal, ada tanda. Fayu'khadhu bin nawasi, malaikat ambil tapak kaki. Wal aqdam, nawasi ubun-ubun, wal aqdam tapak kaki. Ibnu Abbas kata dikepak pinggang dia, bertemulah tapak kaki dengan muka, dicampak dalam api neraka. Ni agak-agak ganas tak ganas? Dia tak ada lembut-lembut dah. Tak ada lembut-lembut. Malaikat Israel pun sudah cukup menakutkan. Ni terakhir lah, masa pun tak banyak kan. Aku dah. Satu hari Nabi Ibrahim minta kepada sahabat baiknya Israel, boleh tak I nak tengok muka you masa you cabut nyawa orang jahat. Janganlah ni, jangan cakap pasal ini, teruk sangat kan. Kau tengok, bukan apa-apa, tengok je. Teruk dia kalau tengok. Setelah didesak kawan baik. Akhirnya okey, tawal dia paling belakang. Dia pun paling Nabi Ibrahim. Okey, dah siap. Balik semula. Dia pun tengok Nabi Ibrahim. Tengok sesaat terus pingsan. Terus pingsan, tak sempat nak menggeletar, tak sempat nak takut. Kata Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim hidup daripada pingsan, jaga daripada pingsan tadi, lau lam yakun hunaka azabun illa haza lakanat kafiyah. Kalaulah tidak ada seksaan kepada orang jahat kecuali melihat muka Israel ketika itu, sudah cukup menyeksakan. Tengok ni, belum dia rentap lagi, belum dia dalam kelas pukul belakang lagi. Jadi mudah-mudahan jadikanlah Ramadan dan masjid sebagai tempat kita menyelamatkan keluarga kita dan diri kita daripada neraka yang amat dahsyat. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.